lagi. Okey. Sekarang dah boleh share. Boleh dah? Bismillah. Cikgu pergi dekat TikTok, akaun TikTok saya. Darul Taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Lepas tu dia tekan di mana tu? Your network. Bukan. Cikgu kena, ustazah kena search. Pergi dekat search. Darul Taklim. Bismillah. Satu A je. Satu A je. Itu mana? Okey. Okey. Tekan bulat tu atas. Okey, bismillah. Tu mana-mana boleh. Okey, sekarang ustazah share tengok ujian tu. Share tu. Okey, sekarang ustazah share. Okey, lepas tu kalau ustazah nak share ke grup WhatsApp. InsyaAllah. Bismillah. Bagi dia clear tu. Pangkah dulu ni. Pangkah. Ni. Tu. Dekat bini host tu. Okey dah share. Share ke grup WhatsApp. Oh ini ustazah kena tulis dulu. Say something. Tulis. Tak jelas. Pasal ni dekat kot. Tak nak kena setting ya. Pasal mungkin dekat kot. Semalam buat live okey. Ini pun saya dah cabut dah ni. Saya tak guna pun. Okey. InsyaAllah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dengar? Cik Nasir. Tak dengar, Mai. Dekat. Tak dengar kan? Tak. Buka ke? Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Belum. Bagi Cik Nasir boleh? Boleh? Bismillah. Tak function. Bismillahirrahmanirrahim. Tak bunyi. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan selama-lamanya kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan kasih sayangnya diizinkan untuk sama-sama kita bersua kembali pada pagi Syawal yang ke-9 hari ini. Apa khabar semua? Alhamdulillah sihat. Sebelum tu saya mohon maaf kalau ikutkan pada bulan Ramadan yang lepas kita bersua atas tajuk hikmah Ramadan buat muslimah. Tapi rupa-rupanya Allah yang ingin memberi pengajaran ataupun hikmah Ramadan itu sendiri kepada saya. Nanti saya akan sharekanlah dalam kuliah nanti bagaimana Allah mentarbiah saya dengan hikmah Ramadan, yang mana akhirnya membawa kepada teori dan praktikal hikmah Ramadan itu sendiri sebagai tarbiyah atau madrasah kepada kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Okey, insya-Allah. Sebelum kita meneruskan kuliah, seperti biasa mari sama-sama kita berzikir insya-Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa habli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur
Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, insyaAllah kalau ikutkan tajuk kita hari ini adalah kembali kepada fitrah, ya, kembali kepada fitrah. Kalau kita sebut tentang hari raya Aidilfitri, hari kemenangan ataupun yang kembali kepada fitrah lah. Kita sebagai seorang Muslim, kita kena tahu apa fitrah kita. Fitrah ni apa? Jiwa kita macam mana? Itu yang kita nak bincangkan hari ini insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam surah Ar-Rum ayat 30 dan 31, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Surah Ar-Rum ayat 30 hingga 32. Okey. Tengok apa maksud dia. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, yakni sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Fitrah itu kita menghadapkan wajah kita kepada Allah dan agama yang lurus, mengikut kepada fitrah Islam. Okey, iaitu dengan kembali bertaubat kepadanya. Fitrah ini, sifat manusia itu dia memang kena sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini setiap hari dia melakukan dosa. Hari ini saya nak tanya, ada tak dia boleh mengaku hari ini dia tak buat dosa? Dalam sehari dia tak buat dosa, saya tak ada dosa. Ustazah hari ni saya relax je, pada pagi sampai malam saya tidur tak ada dosa. Ada? Tak ada. Jadi fitrah manusia itu dia memang berdosa. Kita ada dosa. Dosa kita dengan hati kita, kita bersangka buruk dengan orang, kita bangun pagi kita tidak bersyukur. Banyak sangat dosa kita sebenarnya. Tapi kalau orang yang merasakan dirinya tidak berdosa, di situlah dia berdosa. Boleh faham? Mereka yang merasakan dirinya tidak berdosa, itulah dosa. Sebab semua manusia melakukan dosa. Tetapi fitrah seorang manusia itu, bila dia berdosa, dia kembali kepada Allah. Sebab itu dia kena sentiasa lazimi istighfar, sentiasa lazimi taubat. Kerana itu adalah fitrah manusia yang berdosa ini, dia kena kembali kepada Allah, dia mengaku dirinya memang seorang pendosa. Dan memang Allah nak suruh kita rasa berdosa pun. Jangan rasa setiap hari, aku ni dah pagi tadi dah bangun dalam pukul 3 pagi, aku dah bertaubat dah. So memang tak ada buat apa, kemudian zikir, lengkaplah semua dia punya amalan tu lengkaplah. Tetapi dia sebenarnya tertipu dengan amalannya sendiri. Sebab sebagai seorang manusia, fitrahnya pula dia perlu ada rasa khauf wa raja. Dia perlu ada rasa takut dan berharap. Dia takut amalannya dibuat ni diterima ke tak. Tapi raja, dia berharap kepada Allah supaya amalannya diterima. Ini fitrah sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian
Yang tadi bertaubat dan bertakwalah kepadanya. Bertakwalah, sifat takwa ni. Nanti kita akan terang. Dan bertakwalah kepadanya serta laksanakanlah solat dan janganlah kamu termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Laksanakanlah solat dan janganlah kamu termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Jadi ciri-ciri orang yang menghadapkan wajahnya kepada jalan agama yang lurus adalah mereka yang bertaubat, mereka yang bertakwa dan serta melaksanakan solat dan tidak termasuk orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang 32 iaitu orang yang memecah belahkan agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Maksudnya bukan orang-orang yang memecah belah agama lah. Orang yang kembali pada fitrah ini, dia orang yang menyatu padukan agamanya. Dia menghadapkan kepada agamanya yang lurus. Dia akan bersatu hati dengan orang Muslim. Itu adalah ciri-ciri orang yang kembali kepada fitrah. Itu sebenarnya fitrah manusia itu diciptakan. Sebab itu kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran yang lain, selalu para asatizah sebutkan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kena muhasabah diri sama-sama. Pada hari kemenangan, pada hari raya kita yang kita telah melalui madrasah Ramadan selama sebulan, adakah benar-benar ia melahirkan kita sebagai orang yang benar-benar suci daripada dosa, mendapat pembebasan daripada dosa yang dijanjikan dalam hadis bagi siapa yang mengharapkan dengan penuh, berpuasa dengan penuh keimanan, mengharapkan keampunan kepada Allah, maka dosanya akan diampunkan. Dalam satu hadis yang lain disebut apa? Binasalah ataupun celakalah bagi mereka yang keluar daripada madrasah Ramadan, yang diamin oleh malaikat, yang keluar daripada madrasah Ramadan, dia tidak mendapat pengampunan dosa. Ini yang paling kita takut. Sebab bulan Ramadan bulan rahmat, tiba-tiba nama kita tak termasuk daripada orang yang mendapat pengampunan dosa. Sepatutnya kita pada satu hari raya itu adalah hari yang kita seperti kita baru lahir, baby. Ini semua baby lah ni. Kan baru 9 hari usianya kan. Itu ibarat bagaimana kita mengharapkan kita adalah orang yang diampunkan dosa tadi. Bagaimana kita berusaha bermujahadah di bulan Ramadan, bangun tengah malam, kita bermujahadah untuk berjaga malam, menyediakan sahur, yang amalannya lah, amalan sunatnya mengaji, solat dan sebagainya, menyediakan makanan sahur untuk anak dan isteri dan suami. Kemudian lepas sahur, sambung mengaji solat lah. Lepas tu sambung mengaji, lepas subuh. Lepas tu ada pula tadarus, ada pula halaqah kat mana-mana masjid dan surau. Kemudian lepas zuhur, kadang-kadang ada orang yang ada kuliah. Malam sambung pula dengan tarawih. Semua itu apa yang kita harapkan adalah untuk Allah terima kita. Sebagai usaha untuk kita bermujahadah, untuk kita sambut Ramadan yang akhirnya akan melahirkan takwa. Kerana itu darjat ataupun itu matlamat mengapa seorang mukmin itu disuruh untuk berpuasa. Kita tahu kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu adalah madrasah ataupun kemenangan hari raya yang kita nak capai. Tattaqun adalah takwa yang terhasil daripada madrasah Ramadan. Cuba kita checklist diri kita. Checklist. Kita sebelum Ramadan, kita ni orang yang macam mana? Siapa yang kat sini dia mudah marah? Kat tangan. Dia mudah marah. Marah dengan kucing, Masya Allah. Sekarang lepas Ramadan macam mana dengan kucing tu? Hidup lagi, okey. Orang bawa lari. Oh, okey. Maksudnya dah bagi orang lah kucingnya. Oh, dah tak ada kucing dah? Ada lagi. Masih marah lagi dengan kucing tu? Oh, okey. Oh, dia nak memang menguji lah tu. Tapi tahu tak, cik, kalaulah tiba-tiba di hari akhirat nanti, yang cik tengok pahala rupanya selama ni pahala kesabaran kepada kucing tadi. Agak-agak nak tak kucing tu ada lagi? Nak kan? Kerana pahala sabar ini, kalau kami belajar, kami baca kitab Ziarah ke Alam Barzakh, antara pahala sabar adalah pahala yang akan menemani kita dalam kubur nanti. Masa kita dah dikubumikan tu, pahala sabar ini akan datang untuk teman kita. Okey?
Tetapi sekiranya pahala solat, bacaan Quran dah cukup, maka pahala sabar ini akan menanti kita di titian mizan. Jadi nak tak ada kucing tu? Pergi ambil balik kucing tu nanti ya. Masya-Allah. Ya, sebab sebenarnya seseorang itu dia memang tidak akan diuji melainkan kemampuan dia. Dan lagi satu, dia memang akan diuji melalui apa yang dia paling tak suka. Faham? Okey. Saya bagi contoh diri saya sendirilah, pengalaman saya. Saya paling susah untuk berpisah. Maksudnya perpisahan ni satu benda yang sangat menyakitkan saya. Kerana kalaulah perpisahan ini, hatta saya duduk di asrama dulu. Saya sekolah menengah kan. Sekolah menengah, saya ketua belajar di sekolah. Tapi saya menangis kalau mak berpisah lah, family kan. Sebenarnya rumahnya 10 minit je daripada rumah, tapi duduk asrama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap kali mak dengan ayah hantar, saya akan menangis sampai tingkatan 5. Walaupun saya yang di depan ni memujuk adik-adik kan. Yang ni adik-adik dengar dia tahulah kakaknya menangis dulu. Maksudnya saya memang orang yang susah diuji dengan perpisahan. Sebab saya sangat, kalau bila saya bersilaturahim ataupun dengan keluarga ke, dengan kawan ke, saya seorang yang sangat close. Saya sangat suka berkawan lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi Allah menguji saya dengan mengambil ayah saya. Ayah saya 2 tahun sebelum almarhum ustaz meninggal. Maksudnya orang yang kita sayang betul. Sedangkan itu yang paling saya takut. Allah tak ada ambil harta. Maksudnya, ada orang diuji dengan harta, ada orang diuji dengan anak. Tapi Allah tengok yang mana kau paling sayang. Allah ambil ayah dulu. 2 tahun sebelum almarhum ustaz meninggal. Tapi ketika Allah ambil ayah, ayah ni orang yang ialah cinta hati pertama perempuan kan. Anak, lelaki yang dipercayai, lelaki yang melindungi dia. Apa-apa kita cakap dengan ayah, dia lah cakap juga dengan mak. Tapi ayah ni dia ada pandangan di sudut lelaki lah. So kita selalu sembang, walaupun dah kahwin selalu call, tanya khabar, semua minta pandangan nasihat. Ayah minta pandangan kita. Tiba-tiba Allah ambil. Tu satu kita kata sentap lah kan. Tapi kita masih ada suami. So ketika itu kita belum kembali pada Allah balik ni. Allah dah ambil ayah ni tadi, sepatutnya kita kembali pada Allah tu. Tapi Allah melihat saya. Tempoh 2 tahun maksudnya tak apalah, ayah tak ada, suami ada. Dia faham? Suami ada. Tiba-tiba Allah ambil suami. Dia usia yang muda. Jadi, boleh faham tak bagaimana ketika itu, okay, now you nak bergantung pada siapa? Kita hari ini, kita ada bergantung pada siapa? Kita mungkin ada anak. Oh tak apalah ustazah, saya suami tak ada, anak ada, anak saya dah kerja sekian-sekian. Perasan tak? Kita sering mengaitkan makhluk dalam diri kita, sedangkan itu menjadi barrier ataupun sempadan antara kita dengan Allah. Itu yang kita kena muhasabah balik. Fitrah kita sebagai seorang manusia, memang kita kena kembali kepada Allah. La budda, tidak dapat tidak. Apa jua musibah, apa jua nikmat, apa jua bala, apa jua yang berlaku dalam kehidupan kita, kembali kepada Allah. Itu sebenarnya Allah nak suruh kita faham dia. Dan cemburu Allah itu lebih-lebih lagi daripada kita cemburu dengan makhluk. Allah melihat kita. Kita ni leka dengan anak, kita ni leka dengan harta, leka dengan nikmat dunia yang Allah beri. Tiba-tiba Allah sentap, Allah ambil supaya engkau kembali pada aku. Sebab itu kalau kita nak tengok dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila seorang itu ditimpa musibah, katakanlah, nah, daripada Allah kami datang, kepada Allah kami kembali. Tapi berapa ramai yang hari ini bila timpa musibah cepat-cepat balik pada Allah? Kan? Bila kita diuji, kita akan kata, ya Allah, contohlah anak buat kan. Kenapalah kau buat mak macam ni, kau tak fikir ke mak? Kita kait makhluk. Anak itu hanya asbab. Suami buat hal kan. Kenapalah abang tak hargai ke saya begini. Dia tak nampak yang Allah kat atas tu. Allah menguji kita dengan suami, Allah menguji kita dengan anak, supaya kita sedar bahawa engkau adalah hamba aku. Aku berhak untuk buat apa saja pada engkau. Itu sebenarnya hakikat hidup sebagai seorang hamba. Dan bila mana kita kembali kepada Allah, kita sedar fitrah jiwa kita ini sebenarnya perlu berkait pada Allah, maka hidup kita akan tenang. Itu saja sebenarnya dunia ni. Dunia ni sangat singkat. Sangat singkat untuk kita bergaduh. Sangat singkat untuk kita bermasam muka dengan saudara mara, jiran tetangga. Sangat singkat dengan pasangan. Tak ke mana. Sebab kita semua akan dihisap atas amalan kita. Bukan orang tu lah. Kita yang menerima ujian tu bagaimana. Kita yang akan dihisap di situ. Bukan Allah tengok orang yang menguji. Orang itu akan dihisap atas dosa dia. Tapi kita menerima musibah itu
menerima segala ujian itu bagaimana. Sebab itu kalau tengok dalam dalam ayat iftitah, kita baca setiap hari apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Hari ini berapa ramai yang dia memang hidup dia, mati dia memang untuk Allah aja? Ke ada hal lain? Ke ada matlamat-matlamat yang lain? Selagi mana kita tidak melepaskan matlamat-matlamat dunia ini, selagi itu capai KPI kita untuk mendapat mardatillah, mendapat redha Allah, itu tidak akan tercapai. Kerana kita sedang meletak makhluk selain daripada Allah. Betul. Bila mana kita ditimpa musibah, sekiranya kita benar-benar kembali kepada Allah, Allah akan hadirkan orang-orang yang tepat untuk membantu kita dalam apa jua cara. Tetapi kalau kita kembali pada makhluk, kita tak tahu makhluk yang kita kembali tu betul ke tak orangnya. Itu yang kadang-kadang khianat tu. Kadang-kadang step back, tikam belakang. Kita percaya pada dia, tiba-tiba cerita masalah kita kat orang lain. Kerana apa? Kita salah memilih orang. Kita salah memilih pendengar yang betul, yang amanah. Tapi kalau kita kembali kepada Allah, kita tak akan sangka orang-orang yang hadir daripada arah yang tidak disangka-sangka akan datang bantu kita dalam apa jua cara sekalipun. Begitulah yang Allah nak kita fahami, mesej ataupun hikmah yang ditimpa kepada kita atas apa yang diberi kepada kita. Saya nak ambil pengajaran ataupun hikmah. Saya gabung yang kuliah hari ini. Bagaimana Allah uji saya dalam Ramadan yang lalu. Kereta saya overhead kita panggil. Okay. On the way ke sini lah. On the way ke sini. Dan tiba-tiba kereta tu berasap. Okay, kereta berasap tiba-tiba. Dan terus cermin tu retak. Masa tu kan. Dia retak dulu. Saya tak perasan kenapa cermin ni retak. Saya kata kan, saya nak kata batu terpelanting ke, tak ada kan. Tiba-tiba saya lepas exit daripada Bukit Beruntung, tak silap saya. Terus Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berasap dan saya terus parking ke tepi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Diringkaskan cerita, okay, dah towing semua. Dan apa puncanya? Puncanya adalah saya tak cek minyak hitam. Okay, saya tak cek minyak hitam dan saya tak isi air pun. Sepanjang almarhum ustaz meninggal, dah setahun lebih, pernah servis sekali dan tak pernah tengok-tengok. Kerana apa? Tidak ada ilmu. Dan satu pengajaran penting juga untuk diambil cakna oleh semua masyarakat. Sebagai seorang ibu tunggal, mereka terlalu banyak benda yang mereka nak fikir. Kereta bukanlah satu part penting dalam hidup dia. Selagi dia pandai isi minyak, dia pandai isi angin kereta, it's okay. Dan dia tak tahu pun sekiranya tidak cek minyak hitam, dia akan melibatkan jadi apa. Dia tak tahu. Dan setelah berlaku pada saya begitu, saya ada kumpulkan satu grup ibu-ibu tunggal. Dalam lebih kurang kematian lebih kurang samalah, tempoh meninggal dalam 30 orang. Bila saya masuk kat grup, baru seorang cakap, saya baru kena minggu lepas. Seorang lagi, saya pun baru kena minggu lepas. Maksudnya saya orang yang ketiga. Jadi Allah nak menyelamatkan yang lain-lain ibu yang lebih 27 orang lagi tu supaya tak kena nasib macam saya. Maka Allah timpakan kepada saya untuk saya memberitahu kepada grup, tolong tengok kereta masing-masing. Sebab kadang-kadang ialah family pun terlepas pandang. Bukan family selalu ambil berat. Cuma mungkin dia rasa kita okey, mungkin dia rasa benda tu basic yang saya sepatutnya tahu. Benda-benda macam itulah. Cuma benda ni menjadi pengajaran. Apa yang saya nak sampaikan adalah kos yang saya kena tanggung. Berapa? 11,000 ke 12,000. 11 ke 12,000. Okey. Ketika itu agaknya kalau acik-acik di tempat saya, apa yang berlaku? Tergamam, terdiam, nangis. Nak buat macam mana, suami tak ada. Nak cakap dengan orang, saya cerita ni sebab dah settle. Saya cerita sebab saya dah settle. Kalau belum settle mungkin saya tak cerita. Saya nak cerita bagaimana baiknya Allah. Baiknya Allah. Dan apa yang kita perlu buat ketika Allah menguji kita. Ketika itu pertama sekali saya ingat kepada ayat tadi. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa juga yang berlaku pada kita? Sekarang Allah uji kereta. Okey, kereta ini milik siapa? Allah. Allah punya kan?
Okey, Allah boleh buat apa dia suka lah, Allah punya. Okey, Allah sekarang Allah uji dengan rosak. Balik pada dia balik. Dan saya tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan uji kalau tak mampu. Jadi saya mampu ke? Tak mampu. Ada ke duitnya? Tak ada. Tak ada. Tapi bila orang tanya saya, apa saya jawab? Saya jawab, insya-Allah ada. InsyaAllah cukup ke duitnya? InsyaAllah cukup. Siapa yang cukupkan? Allah lah kan. Kalau saya jawab pada orang pun mesti ada, orang boleh buat apa? Kan, orang boleh buat apa? Takkan saya nak minta-minta, takkanlah kan. Orang boleh buat apa? Orang tak boleh buat apa sebab orang semua nak guna duit. Tapi sebab Allah nak suruh kita kembali kepada dia, betul-betul kembali. Solid tanpa ada sempadan. Kena faham ni. Jadi apa yang boleh saya buat adalah saya betul-betul doa pada Allah. Saya kata, ya Allah, aku tahu kau takkan uji kalau aku tak mampu. Dan kalau orang tanya saya, dari mana dapat duit? Dari langit. Kan kat ini, saya jawab dari langit. Sebab saya yakin bahawa Allah akan bantu saya. Dalam apa jua keadaan, Allah lebih kaya daripada semua orang. Kalau kita sebenarnya kita nak apa-apa hari ni, kita minta dekat Allah dulu ke tak? Ataupun kita yakin usaha kita je semua? Kan kebanyakan kita usahalah siang malam nak beli kereta, kumpul duit ni, nak beli rumah, semua usaha kita. Kita nampak usaha kita, Kita tak nampak Allah yang maha kaya tunggu je. Kita memang nak usaha, tetapi kita kebanyakan daripada kita belakangkan doa tu nombor last sekali. Sedangkan tawakal ataupun doa itu letak Allah dulu. Usaha, doa, tawakal. Tawakal tu bukan hujung. Tawakal tu pada awal. Tawakal, kita kembali kepada Allah tu pada awal. Letak Allah tu daripada mula kita bekerja tu. Bukan Allah tu hujung. Boleh faham? Daripada kita bangun tidur, letak Allah dulu dalam hidup kita. Jadi bila mana Allah uji kita, kita akan cepat kembali kepada Allah. Sehingga pada hari yang sepatutnya saya ambil kereta, orang banyak yang tanya saya kata insya-Allah cukup. Saya tak jawab alhamdulillah cukup. Sehinggalah pada hari saya kena ambil kereta, ada orang yang tanya saya, macam mana tu? Cukup ke tak nak bayar? Alhamdulillah cukup. Masa tu betul-betul cukup. Ketika belum cukup, saya jawab insya-Allah cukup. Dengan izin Allah akan cukup. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebenarnya Allah suruh kita nak uji kita je. Kau yakin tak dengan aku ni? Kau kata aku kaya kan? Okey, kau yakin tak dengan aku ni? Aku boleh settlekan. Kalau ada suami, kita nampak apa? Abang macam ni bang, kita nak buat bang ni, banyak guna abang-abang. Yalah makhluk kan? Tapi Allah ambil suami yang menjadi sempadan kita untuk yakin pada Allah tu. Yang selama ni kebaikan suami itu sebenarnya datang daripada Allah. Tapi kalau Allah tak ambil suami, kita tak nampak suami je lah yang bagi kat kita. Suami baik, suami tolong kita, suami bagi apa-apa. Kita nak suami bagi, kita nampak suami. Kita tak nampak Allah yang maha memberi. Tapi sengaja Allah ambil suami saya untuk kembali kepada dia supaya kita faham sesempurna iman seseorang itu adalah apabila dia mencintai Allah lebih, Allah dan Rasul lebih daripada makhluk. Boleh faham? Nampak? Dan pada hari sepatutnya saya ambil kereta, alhamdulillah cukup. Datang pada mana? Memang datang pada langit. Itu saya boleh jawab. Datang pada langit. Dan satu masalah saya ni tak suka berhutang. Jadi prinsip saya takkan berhutang macam-macam mana pun. Ya Allah, kau tahu kan aku ni tak suka berhutang. Aku takkan minta hutang pada sesiapa. Aku minta dengan kau ya Allah. Kau kaya kan ya Allah? Ya Allah yang cukupkan. Sebab tu saya sangat yakin ketika janji Allah dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika seorang mukmin itu yang bakal jenazah lah, orang mukmin ni ketika hendak diambil nyawanya, apa yang dikatakan oleh para malaikat yang datang mengiringi ketika itu? Yang dikata apa? Kepada orang mukmin tadi, nahnu awliyaukum. Jangan kamu takut, jangan kamu bimbang. Jangan kamu takut, jangan kamu bimbang, nahnu awliyaukum. Anak isteri yang kau tinggal tu kami jaga. Kami jaga. Sebab itu orang beriman dia tak perlu bimbang sebenarnya. Hari ni kalau ada kebimbangan, macam manalah kalau mak mati nanti ni kan, kau orang ni nak makan apalah. Perasan tak? Biasalah kalau dalam drama-drama kan, saya dah lama tak tengok drama, tapi saya tahulah antara skrip-skrip yang biasa diajar dalam drama, kalau mak tak ada, korang nak makan apa? Kalau besok tak belajar betul-betul, nak kerja apa? Nak makan apa? Yang paling teruk, kau mengaji Quran, nak makan apa? Itu lagi teruk. Itu lagi teruk. Dan yang kita hari ini, kita bagi rezeki kat anak-anak kita kan, kita asbab rezeki pada anak-anak kita. Gaji yang kita dapat, rezeki pada anak-anak kita. Duk kita nampak kita yang bagi. Sebab itu bila anak tu buat hal sikit, kita rasa macam macam kita akan marah terlebih sebab kita nampak kita.
Sedangkan hayat cawan pun, gelas ni pun kalau pecah pun dia memang ada ajal dia. Kaca kalau pecah memang ada ajal lah, dah sampai lah. Dah sampai masa lah. Asbab je nak pecahkan. Sebenarnya begitu. Dia nampak? Dan sebenarnya ketika Allah menimpakan kita musibah, kita boleh memilih sama ada untuk kita kufur atau syukur. Saya nak ambil contoh baru ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak pergi dobi baju. Kalau siapa pasal status saya, nak dobi baju. Nampak macam simple ya, cerita pasal dobi is like simple, macam benda yang tak ada apa-apa. Tapi saya nampak benda tu hikmah yang Allah nak beri, yang membuatkan saya tergelak. Saya mula datang, saya tengok dekat mesin tu, saya tengok RM6. Saya kata RM6. Saya banyak baju lah, anak 7 kan. Lepas tu travel dalam 3 hari, so banyak baju. Saya kata sebelum ni kalau ikut kan RM4 kalau dobi. Ke tak? Ke tempat akak? 5. Dekat yang saya pergi baru ni, dekat Muan 6. Sebelum ni saya RM4. Mungkin di Teluk Intan kot saya RM4. Dia saya kata RM6. Mahal juga sini saya kata kan. Tak apalah, saya pun pergi. Lepas tu duit pula dia banyak kali tendang. Duit tak cantik kan dia tolak kan. Sekali saya dah siapkan baju dalam mesin yang sebelah. Anak saya tukang masukkan duit. So saya sementara nak pergi ambil baju lain kat kereta. Saya datang tengok Mi dia tunjuk. Rupa-rupanya dia salah masuk duit dekat mesin yang kosong. Maksudnya berjalan je lah. Sabun tu tanpa baju. Baju yang sebelah tak ada. Tapi ketika itu kita boleh memilih tak? Kenapa tak tengok betul-betul? Kita akan jadi marah betul. Kalau betul kita ibu yang macam yang tak lalu madrasah Ramadan tadi, mungkin kita akan marah lah. Kenapa tak tengok betul-betul? Dah lah tadi kita duduk bebel dan hati lah RM6 mahalnya. Kalau sebelum RM4 dah bebel lah kan. Sekali anak buat macam tu, kita boleh tak memilih untuk marah? Kenapa tak tengok betul-betul? Kenapa tak cek betul-betul? Kan? Boleh je nak bebel kan? Sebab kita mak, boleh je buat apa-apa betul kan? Kita mak ni. Tapi ketika itu saya tergelak dan saya rasa benda tu sangat membuatkan kami gembira bersama-sama. Allah menimpakan ujian itu, tapi kita gembira. Dan benda tu menjadi satu momen yang kita panggil apa? Yang indah untuk saya dan anak kenang. Boleh faham tak? Ada kenangan benda tu. Nampak macam simple, tapi sengaja Allah beri keadaan itu untuk kita memilih sama ada nak marah anak ataupun nak mengambil dia sebagai satu momen yang indah. Dan after that kita pergi dating. Dating anak tu lah, tu yang sulung kat belakang tu. Tunggu jaga dia tu. Nak cakapnya bagaimana kita yang memilih ketika kita ditimpa musibah. Kalau kita benar-benar fahami musibah ataupun ujian, kita kembali kepada fitrah, jiwa kita benar-benar menghadap kepada agama Allah yang lurus tadi, hati kita akan tenang. Apa jua yang Allah beri pada kita? Apa jua. Dan lagi satu, kerana Allah telah menguji yang tinggi itu. Kehilangan itu, ujian kehilangan ustaz tu adalah satu, kita panggil ujian yang sangat besar. Sebab itu yang bawah-bawah tu dia dah tak rasa. Kan? Kalau orang dia dah biasa kena cucuk jarum, maksudnya jarum yang lagi besar tu dah biasa, cakap kecil tak apalah sangat. Macam itulah ibaratnya. Begitulah nak katanya hidup kita. Sengaja Allah uji sehingga kita sampai satu tahap, reach the limit yang Allah tetapkan, dan kita faham kebergantungan kepada Allah itu, kembali kepada dia dalam apa jua keadaan, barulah Allah akan beri ketenangan dalam hati kita, dan setiap apa yang menimpa selepas-lepasnya kita akan redha dan tenang kembali kepada dia. Dan yang paling penting, kita kembali betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita benar-benar capai radiyatam mardiyah. Allah redha pada kita, kita redha pada Allah. Sebab matlamat kita redha Allah saja. Bukan redha manusia. Redha manusia tu Allah redha manusia tak datanglah. Sebab kalau kita ada masalah dengan hubungan manusia, mana mungkin Allah redha pada kita. Jadi bila kita dapat redha Allah, bermaksud manusia juga redha pada kita. Kita tak ada masalah dengan manusia tu tadi. Lepas tu kita kena jaga dua-dua. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dua-dua kita kena jaga. Nampak? Boleh nampak apa yang saya cuba sampaikan? Okey? Kemudian, antara ciri-ciri yang kita kena kembali kepada fitrah, yang paling utama adalah akidah. Akidah yang kita beramal selama ini adalah benar-benar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Benar-benar kita memahami hakikat Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tetapi hari ini kita banyak yang buat syirik-syirik kecil ni. Syirik kecil yang kita takut ni, buat kerana manusia. Buat adanya penyakit riak.
adanya penyakit takabur, adanya penyakit sombong, adanya penyakit sum'ah. Semua itu masalah yang ada dalam hati kita yang sangat kotor, yang perlu dibersihkan, yang benar-benar perlu telah bersih setelah habisnya Ramadan. Perlu dibuang jauh-jauh. Kerana itu semua yang merosakkan amalan kita sepanjang-panjang kita Ramadan, sepanjang-panjang kehidupan kita sepanjang tahun. Sebesar zarah, walaupun sejepit sebesar zarah sifat sombong, takabur, itu menyebabkan kita takkan boleh masuk syurga. Sebab sifat syaitan. Apa sifat syaitan? Kenapa syaitan ini, iblis ini digelincirkan daripada syurga? Sombong. Kenapa? Ana khairum minhu. Yang dirakam dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dirakamkan dalam Al-Quran, word ataupun sentence ataupun ayat yang syaitan keluarkan adalah iblis sebut kepada Allah, kenapa aku kena sujud pada Nabi Adam? Kerana ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Aku dicipta daripada api, Adam daripada tanah. Merasa lebih bagus daripada orang. Hari ini kita dimuhasabah kita balik. Berapa banyak ada kita rasa lebih bagus daripada orang? Kan? Aku lebih pandai daripada dia ni, dia mana tahu apa. Dalam kampung ni aku paling pandai masak, contohlah kan. Kita dengan ciri aku paling pandai jahit ni daripada tukang jahit sebelah tu, orang pandai sangat, dia muda pun lagi mana tahu apa. Contoh kan. Selalu perempuan ni masak-masak lah. Tapi ada tak perasaan takabur itu? Merasa lebih daripada orang, merasa lebih baik daripada orang, walaupun benda-benda simple. Itu adalah sifat yang terkeji, yang perlu kita buang. Dia memang hati kita kena solid bersih, membersihkan diri kita dari sebarang perasaan mulia daripada orang lain. Macam mana nak didik diri? Kita tengok kalau orang tua melihat orang muda, melihat, ya Allah, dia ni tak banyak dosa, aku ni banyak dosa. Ya boleh. So. Datang. Dia tu siapa? Makhluk. Hati. Okey. Tak apalah, syaitan. Bisikan syaitan. Astaghfirullahalazim. Itu saya kata tadi. Manusia itu dia sifatnya berdosa. Ada duit mak dia tak sekali? Tak ada. Ada duit mak dia sekali tak? Budak-budak je. Okey, terus. Okey. Budak-budak okey. Faham? Yalah. Itulah bisikan-bisikan nafsu. Istighfar. Itu normal. Sebab itu dah peringkat mujahadah. Mujahadah ini, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bermujahadah di jalan-jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Bermujahadah ini dia melawan hawa nafsu dia. Dia nak duit tu siapa tak nak? Baik dia simpan, contoh kan. Tapi dia bermujahadah, dia keluarkan duit dia. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Tunjukkan jalan-jalan ni, jalan-jalan kebaikan tu banyak. Allah akan bagi lorong. Allah lorongkan nak bagi dekat anak-anak. Sekejap lagi mungkin Allah akan lorongkan hati bagi kat mak dia pula. Lebih kurang macam tu lah kan. Sebab jalan-jalan tu banyak. Jalan-jalan tu banyak. Jalan buat kebaikan ni banyak. Jadi bila mana kita sebut mujahadah, dia nak capai ke tahap ikhlas, memang kita kena lalui itu dulu. Dia tak ada orang tiba-tiba ikhlas, tak ada. Dia ada jatuh bangun dia. Sebab kita manusia. Iman yazid wa yanqus. Iman bertambah berkurang, Hati, sebab tu kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan kamu bolak-balikkan hati kami. Hati manusia begitu. Seperti kalau kita didihkan telur air kan, dia begitulah hati kita. Bukan hati acik je semua orang. Tapi bila kita sampai kepada darjah ikhlas itu, kat situ yang syaitan tak boleh masuk langsung. La'uwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin.
ketika syaitan bersumpah, dia akan sesatkan seluruh anak Adam ni. Dia minta tangguh kepada Allah untuk dia sampai, iblis ni tadi, dia minta tangguh sampai hari akhirat, hujung ni, kerana dia nak berjanji nak sesatkan seluruh umat manusia. Sebab dia dendam pada kita. Tetapi illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, dia takkan boleh kacau. Sebab itu ketika kita rasa nak sedekah sikit, bagi banyak. Kalau kata 50 ke 10, bagi banyak. Tapi kalau yang betul-betul ada lah, sebenarnya ada lagi duit kat bank, ada lagi 1 juta. Masa nak sedekah tu, amin. 10 ke 50. Kalau macam tu saya pergi jumpa dia 500, saya jawab. Kan? Maksudnya kemampuan itu sepatutnya lebih daripada apa yang ada. Tiba-tiba kita nak sedekah sikit pada tu, sepatutnya kita malu dengan Allah. Sepatutnya kita ada rasa malu dengan Allah. Kau bagi aku banyak, aku sedekah 10 sen je. Sedangkan dalam akaun ada 1 juta. Malulah dengan Allah. Kita merasa diri sendiri walaupun Ustazah yang penting ikhlas. Kalau Ustazah, ya ikhlas. Tapi kan baik kalau banyak dan ikhlas. Mana sikit dan ikhlas? Mana lagi banyak? Mana lagi baik? Tentulah yang lebih banyak tadi. Sebab dia dua-dua sama, dua-dua ikhlas. Tapi dia banyak, yang ni sikit. Banyaklah yang lebih baik. Kan? Itu cara kita. Tak tu kita kena bermujahadah. Tak apa, hati tu akan datang. Astagfirullahalazim. Sebab apa? Syaitan yang nak rosakkan amal kita. Dia akan bisik masa kita bagi. Bagus engkau. Aku tengok orang lain tak ada bagi pun. Kau dengan sampul lagi. Orang lain pun tak ada sampul macam kau. Sampul kau paling cantik sekali. Contohlah kan. Sampai tahap tu dia nak bagi kita rasa riak, takabur ni. Bangga betul ni. Kan? Siap, siap. Bagusnya memang dah siap. Dia nak bagi. Nak suruh rasa ujub. Bagus. Aku pagi-pagi dah siapkan ni. Orang lain tercari duit tak ada. Contohlah. Sehingga tahap itu syaitan tu nak masuk secara halus. Nak merosakkan hati kita yang ikhlas tadi. Yang fitrah tadi. Yang suci tadi. Tapi kita ambil ke tak ambil? Istighfar, dia akan pergi. Nangis pula. Dia menangis lah. Orang ni istighfar, dia ingat ke Allah. Dia akan ingat kembali kepada Allah balik. Sebab itu apa jua yang datang. Tu saya sebut tadi. Pegang betul-betul. Apa jua yang datang. Walau sekecil-kecil perkara. Walau sekecil-kecil perkara. Bisikan-bisikan tadi. Rasa bagus, rasa riak. Cakap dengan sini apa bagus dengan kau ni. Semayang melambat contohlah kan. Fikir dosa kita. Jangan fikir apa yang kita buat baik tu. Fikir. Solat aku dah lah khusyuk. Aku tiba-tiba je. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis dah. Buat ni aku buat apa lagi? Contohlah layan suami. Aku ni ikhlas betul ke tak ni? Ke terpaksa je? Contoh kan. Maksudnya cari dosa-dosa kita yang kita boleh counter back. Yes. Untuk merasakan aku tak ada apa-apa pun. Sehingga kita merasa begitu. Mana ada apa-apa? Tak ada apa-apa. Kita tak ada apa-apa. Aku bagi duit ni, aku yang tompang doa anak-anak ni. Contoh. Kita sedekah ke orang, aku yang tompang tanta, aku dapat rezeki ni tanta sebab itu sebab aku bagi orang dia doakan aku tengah malam. Kita tak tahu, bukan sebab kita baik. Ya Allah bagi ujian, Allah bagi nikmat pada kita hari ini. Jangan sebab kita. Kita jangan pandang kita. Itu yang jadi takabur tu. Tapi pandang Allah. Pandang pula orang lain yang mendoakan kita ni sisi doa orang lain. Sebab itu kalau jumpa orang, saya pesan sebelum ni kan, doakan saya, sebut je. Lepas tu bila kita dapat nikmat, ni sebab orang ni lah ni doakan aku ni. Ni sebab doa mak ayah saya lah ni, contoh kan. Ni sebab doa adik-beradik saya lah ni, doa anak-anak saya. Macam saya sendiri pun kalau macam contoh tiba doa makbul kan, saya akan ingat ni doa ni anak ni pernah sebut. Jadi ni doa anak ni, bukan doa kita. Dan memang Allah tu saya kata nahnu awliyaukum. Bila mana dijanjikan dalam Al-Quran, memang Allah jaga sungguh. Sepanjang almarhum ustaz meninggal, Allah tak pernah tinggalkan kami. Selalu saya sebut. Sebab Allah akan sentiasa berada bersama-sama kami dan saya ini menumpang doa anak-anak yatim ni tadi. Allah jaga anak-anak yatim. Memang Allah jaga. Saya hanya pengurus amanah kepada mereka. Itu je sebenarnya atas muka bumi ni yang Allah nak kita kembali pada dia balik. Faham betul-betul balik. Apa sebenarnya tujuan hidup kita atas muka bumi. Cari redha Allah, hati kita akan tenang. Tapi kalau nak cari redha manusia, sampai bila tak akan habis? Kita akan boleh puaskan hati semua orang. Ada sini memang semua orang berpuas hati dengan dia. Tak ada. Mesti ada punya yang ujian masing-masing lah. Kadang-kadang dengan jiran, kadang-kadang dengan rakan bisnes, kadang-kadang dengan adik-beradik, kadang-kadang dengan saudara mara. Semua ada masalah sesama. Manusia tu ada ujian-ujian yang tersendiri. Tapi sekurang-kurangnya kita membuat perkara yang betul selagi tak bertentangan syarak, selagi kita tak mencela, mengaibkan dan sebagainya, kita dah tunaikan hak sesama manusia, selebihnya serah pada Allah. Itu sahaja sebenarnya yang kita kena faham. Boleh? Bila tersebut bertentang akidah. Akidah ini ada satu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang.
Hari ini ramai je orang yang pergi masjid, pergi surau sama macam kita. Tapi kadang-kadang kita tak perasan, ada orang yang pergi masjid juga, dia juga pergi jumpa bomoh. Ada. Jumpa bomoh, nak tanya dia ni sakit apa, dia tanya bomoh. Bukan pergi jumpa doktor. Kalau bomoh tu bukan bomoh, memang bomoh lah. Sebab saya cakap ni memang ada lah yang jumpa saya sendiri. Ustazah, baru ni saya jumpa bomoh. Bomoh kata saya terpijak. Ustazah, dia jumpa ni Ustazah. Dia bagi tahu saya dia jumpa bomoh. Memang kena lah kan. Kata, kenapa makcik pergi jumpa bomoh? Memang orang selalu jumpa dia? Oh, okey. Dia kata apa? Itulah dia kata saya terpijak ni ada orang buat. Okey. Itulah tujuan syaitan. Bila kita jumpa bomoh, memang syaitan ini tugasnya untuk memecah belahkan. Saya pernah merawat, saya dengan Almarhum Ustaz, pernah pergi satu kes yang kami merawat. Darul Syifa kan? Kami pergi masa tu dia panggil Ustaz, saya pun datang sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata apa dengan kami? Dia kata, Ustaz, saya tahu siapa yang buat saya. Saya kata, sudah. Siapa? Ustaz, dah 9 bomoh saya jumpa. Macam mana? 9 bomoh. 9 orang bomoh ramai juga bomoh. Tak tahulah dia pergi merata negeri, saya rasa setempat je dia pergi. Tapi bukan 9 kawasan yang sama ataupun mungkin jemaah dia atau anak murid, Allah alam lah. Dia bukan cakap Ustaz, dia ni makcik yang dituduh tu call saya. Kemudian kami pergi merawat orang yang dikatakan kena buatan tadi lah. Yang kena tu lelaki yang dituduhnya jiran dia makcik dia. Bukan makcik dia, jiran dia. Sedangkan makcik tu memang geng masjid saya, dia yang urus saya punya AJK. Bayangkanlah kalau akak kena kan, akak urus saya, tiba-tiba orang tuduh akak buat saya kan. Jadi saya kenal akak macam mana kan, contoh. Allahumma salli ala Muhammad. Saya pergi jumpa tu, memang dia kata dia tahu. Saya ni Ustaz, tunggu tahan. Kalau ikut saya ni, saya ambil parang dah, saya memang... Sama macam tu dia kata. Bukan benda main-main. Sebab ada 9 bomoh cakap dengan dia. Memang orang yang sama. Tunggu masa je lah dia nak pantai orang tu kan. Masya Allah. Itulah tipu daya syaitan. Dan jin-jin ini mereka akan berpakat lah. Bomoh yang pertama cakap siapa. Jadi jin akan khabarkan pada jin kedua. Jadi bila dah 9, mencukupkan. Meyakinkan. Mungkin pertama mungkin kebetulan, kedua kebetulan juga, ketiga dah 9 bomoh cakap benda yang sama, mesti betul lah ni orang yang buat. Ini akidah, kepercayaan kita kepada Allah. Dan orang yang mensyirikkan Allah adalah orang yang kufur. Syirik itu adalah orang yang kufur kepada Allah. Dan mereka yang berjumpa dengan bomoh, walaupun tidak mempercayainya, dia menyebabkan amal ibadah tidak diterima selama 40 hari. Apatah lagi kalau berjumpa dan mempercayainya. Itu lagilah teruk kan. Ada dua sanad ataupun dua mafhum hadis. Maksudnya satu, perbahasan dia sama ada jumpa dan percaya, ataupun jumpa sahaja pun dah dikira boleh tertolak. Maksudnya ibadah tadi dia buat tu. Dan paling kita bimbang dia sampai ke tahap syirik. Mempercayai ada sesuatu yang boleh mendatangkan manfaat ataupun mudarat selain daripada Allah. Sebab itu yang kadang-kadang bomoh bagi tangkal. Hari ni cuba cek cucu-cucu masing-masing. Ada tak tangkal kat tangan dia? Ada tak tangkal dekat leher dia? Dulu saya pernah tengok ada satu nenek ni, dia bawa seorang cucu. Umur dia kalau tak salah mungkin dah setahun 6 bulan something. Tapi sangat kecil macam baby baru lahir. Doktor duk cari punca dia. Kenapa? Makan ke macam mana kan? Tapi saya melihat ketika tu dia pakai tangkal. Kita bimbang, di tangkal itu adanya makhluk lain bersama dengan baby tadi. Dan yang paling kita takut adalah bila bomoh pesan, jangan cabut tangkal ni. Sebab kalau cabut, nanti baby ni nangis. Sekali betul-betul cabut, baby menangis. Pasang balik, diam pula. Itulah syirik. Kita mempercayai bahawa tangkal itu boleh memberi manfaat dan boleh mengelak mudarat. Itu kita bimbang. Itu yang berlaku hari ini. Bukan setakat baby je, bapak-bapak baby pun, mak-mak baby pun. Saya pernah bawa, pengalaman saya sendiri, saya pernah pergi masa tu mengurut malam. Masa dalam pantang Sapan, ke berapa saya tak ingat. Tapi saya pergi tu, ada orang lain, saya tengah tunggu turn urut lah. Seorang Allahumma salli ala Muhammad, seorang kakak ni urut kan. Lepas tu dia tengok saya buat baby. Ni kakak tu tak ada baby lah, dia mengurut dia. Saya ni mengurut sebab bersalin kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tanya saya, tak apa kakak keluar malam-malam ni buat baby dalam pantang kan? Tu saya pun diam. Memanglah tahulah orang tua memang marah lah, tapi masa tu sebab memang terpaksa. Akak ada bawa gunting tak? Letak bawah baby tu. Dia suruh letak gunting bawah baby ku. Apa-apa cocok gunting tu sebagai apa? Sebagai pelindung baby tu. Tu kepercayaan lah tu. Dia mempercayai bahawa gunting itu boleh mengelakkan mudarat kepada baby tadi. Maka syirik. Dia faham?
Ada tak bawa benda-benda tajam ke gunting letak bawah baby tu, balut belakang dia. Apa benda? Saya pun senyum je lah. Elok je saya jawab, saya buat kapak sekali pun kan. Tak nak kata kepercayaan itu. Dan benda tu masih berlaku hari ini. Sampai hari ini. Yang paling-paling susah, yang paling-paling bahaya hari ini, kadang-kadang mereka siap promote dalam online. Syirik yang diangkat, syirik yang dipromosi, menjual minyak dagu mayat, minyak kekasih, minyak pelaris secara terang-terangan syirik. Berhati-hati zaman sekarang. Memang inilah, ya Allah, memang kami pernah satu hari tu, macam mana tas kami boleh termasuk grup. Memang tok dukun yang menjual minyak-minyak ni. Minyak, saya nak sebut pun saya malu minyak apa. Tapi dia memang telah dimanterakan lah. Manterakan tengah malam. Memang dia buat cara-cara pembuatan kan. Ya Allah, ramai juga pengikutnya. Dan kami termasuk masa tu dalam tu. Kan kami pengikut lah. Lepas tu kami ni, geng-geng Darul Shifa ni kami bergabung. Cuba masuk dan kita bagi tazkirah kan. Kena ada orang tegur lah kan. Tapi tak makan. Setiap hari dok iklan je macam biasa. Iklan macam biasa. Ni dia jual, dia jenis ni pelaris, yang ni jenis kekasih, yang ni jenis. Dan orang beli. Minyak, benda yang sangat bahaya bukanlah sangat bahaya tu macam mana. Bila Allah izin berlaku. Ya, dia tak jadi kalau Allah tak izin. Tapi jika Allah izin berlaku dengan perantaraan syaitan tadi, ya, untuk menjadikan manusia lebih bertambah kufur, dan Allah izinkan makhluk yang nak diminyakkan tadi tu diuji, maka dia teruklah. Macam-macam jenis lah. Yang kadang-kadang dia ni kita panggil apa, terikat kekasih kan. Kekasih kan dia jadi tak boleh tidur malam, berpisah suami isteri dan sebagainya. Benda-benda ini semua berlaku zaman ini. Dan semua ini adalah syirik dan melibatkan akidah. Wajib bertaubat. Wajib bertaubat. Ini kena make sure betul-betul. Dia bukan pergi masjid juga, tapi bomoh-bomoh percaya juga. Kita terbuka. Tak ada. Dia memang akidah ni memang kena solid lillahi ta'ala, memang 100%. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tak ada, kita panggil apa ya? Kita usaha, tak ada. Lalu Ustaz Abdul ni selalu ingatkan, dia kata walaupun usaha itu tiba-tiba jadi. Dia jumpa Tok Bomoh ni tiba-tiba sembuh. Allah izin sembuh, tetapi syirik telah berlaku. Ini lagi besar ujian daripada ujian dia sakit tadi. Kadang-kadang orang tak tahan sakit kan. Dia pergi jumpa Tok Bomoh, tiba-tiba sembuh. Maka dia pun ajak lagi orang lain datang. Akhirnya kesesatan itu makin gelap, berlapis. Wa na'udzubillah. Baru ni, ya Allah tunjuk dalam Ramadan. Maksudnya memang Allah izinkan untuk bertemu dengan kami. Saya masa tu dengan seorang ibu ni. Saya masa tu surau, lepas subuh lah, solat subuh. Ada seorang datang, dia dari Kelantan. Saya di KL masa tu. Datang, dia kata, datang buat apa ni? Dia kata, saya ni nak pergi jumpa ni bomoh, dia kata, dekat sini. Kata, dari Kelantan datang. Malam tadi tidur mana? Saya tak tidur bagi macam tu lah. Dia kata, sorang-sorang. Drive dari Kelantan. Sebab apa nak jumpa bomoh tu? Sebab saya kanser. Saya kanser nak jumpa bomoh. Saya kata, sekejap. Kenapa nak jumpa bomoh tu? Yelah, dia pernah ubat siapa tah, tiba sembuh. Habis kau macam tu lah. So saya kata macam ni. Kebetulan pula, kakak ada seorang jemaah lain yang duduk dengan saya. Dia kata, saya kanser. Saya adalah pesakit kanser stage 2. Dia kata dia baru stage 2 lah. Kanser, dia kanser. Dia adik-adik kan, fibroid ke cyst ke kanser, adik-adik tu, tapi dia stage 2, macam barulah. Dan penyakit itu sama dengan jemaah yang duduk dengan saya sekali. Terus kakak tu cakap, kenapa tak pergi buat rawatan yang betul? Dia tu boleh tolong kamu apa? Kan doktor sepatutnya kamu ikut nasihat doktor sekian. Sepatutnya ikut nasihat doktor. Dia boleh nak alternatif. Boleh, tapi seiring. Kalau kami Darul Shifa pun Ustaz akan cakap seiring. Doktor ikut rawatan, dan ruqyah ada ayat-ayat tertentu, ayat-ayat syifa yang memang ada khas untuk kanser, apa bacaan dia. Apa yang kita kena buat sekian-sekian. Kita punya ada cara dia. Tapi bukanlah meninggalkan terus, dah bukan alternatif, bukan ruqyah ni. Pergi pula jumpa bomoh, akhirnya penyakit pun tak ke mana, penyakit tak sembuh, penyakit lain dapat. Kadang-kadang penyakit lain dapat apa? Tok bomoh ini, biasa ya, geng-geng bomoh ni, mereka akan hantar pendamping mereka untuk mendampingi kita untuk sebagai apa? Pendamping ni macam mengelakkan apa-apa jadi, tiba-tiba kita rasa selamat. Rupanya kita dihantar oleh pendamping syaitan tadi. Itu yang berlaku. Ini realiti. Ini baru Ramadan ni. Yang
orang tu jumpa tu. Terus saya cakap macam ni lah, saya Darussyifaq sekian-sekian, akak pergi Darussyifaq Bangi, kebetulan dah KL dekat, pergi ke sini sekian, dah bagilah, dah bagi. Jadi Allah nak menyelamatkan dia daripada tergelincir dengan syirik tadi, kepada akidah yang tidak benar. Itu satu contohlah. Sebab itu berhati-hati. Okey? Yang kedua, kembali mengabdikan diri kepada Allah dalam segenap aktiviti hidup sebagaimana terkandung dalam solat, dalam doa iftitah yang saya sebut tadi. Bila mana kita meyakini setiap solat kita, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah, ibadah kita hanya untuk Allah, maka kita yakin dan kita percaya setiap kehidupan kita akan ada balasan dia. Betul? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kita buat baik, kita buat jahat, walaupun sebesar zarah, semuanya akan ada perhitungan. Akan ada hari pembalasan. Sebab itu yang kita baca Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kenapa yang kita setiap hari baca ni? Setiap hari 5 kali ni kita baca. 5 kali tu 5 kali tu bukan 5 kali, ada pula rakaat-rakaat dia, kita baca setiap rakaat. Kita baca surah Al-Fatihah. Dalamnya ada apa? Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Nak beritahu kepada kita, kalau kita menjiwai solat itu betul-betul, dia akan terlahirlah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita meyakini adanya hari pembalasan, kita tak akan buat hidup kita sesuka hati. Kita tahu setiap yang kita buat ni akan Allah hitung, akan Allah hisap, akan Allah tanya kita. Bila kita faham ini, maka kita akan buat solat sungguh-sungguh. Kita buat kerja sungguh-sungguh. Kita buat ibadah sungguh-sungguh. Kita jaga. Kalau kita puasa sungguh-sungguh, kita jaga daripada mengumpat, mengeji, mengata dan sebagainya. Itu antara sifat-sifat ataupun ciri-ciri yang kita kena faham. Dan dalam satu mafhum hadis yang lain, sebagaimana orang yang menghidupkan hari-hari selepas hari Ramadan, hidup hari-hari biasanya seperti hari Ramadan. Hari Ramadan kita buat apa? Banyak kan? Kita baca Quran, kita jaga mulut jangan mengumpat, kita jaga mata kita jangan tengok benda-benda. Kita akan terjaga sendiri. Sekiranya dia hidupkan seperti hari-hari biasa dia, sebagaimana hari-hari Ramadan, maka Allah akan jadikan hari kematian dia seperti hari raya. Seronok tak? Hari raya tu bebaslah. Kita 1 Syawal tu, kita ni bebas daripada api neraka. Allah ampunkan dosa kita. Jumpa Allah dalam keadaan hari kemenangan. Malaikat beratur-ratur ni berebut-rebut nak sambut kita. Ketika orang mukmin meninggal, 500 malaikat dah bersiap sedia. Kalau kita peluk jenazah yang kita peluk, orang soleh ni, mukmin pasangan kita lah, tak kisahlah pasangan ke anak semua ni, kita peluk, malaikat terlebih dahulu dah. Malaikat terlebih dahulu. Kalau kita cium malaikat lebih dahulu dah, laju lagi daripada kita. Sebab dia orang soleh. Bila sampai ke langit pula, 70 malaikat lagi beratur tunggu. Siapakah roh yang baik ini? Fulan bin Fulan. Semua. Masya Allah. Semua menanti dengan bau raihannya, wanginya. Itu yang kita nak. Sebab kita nak balik, tujuan kita hidup adalah untuk mati. Boleh faham? Tujuan kita hidup adalah untuk mati. Kalau kita faham kita adanya hari kematian, maka kita akan buat main dengan kehidupan kita. Sebab mati ini bila-bila je. Bila-bila sahaja. Dan kita akan sentiasa beringat, kalau aku buat begini, kalau aku mati macam mana? Dan kita tak akan buat dosa lah. Walaupun kita ada dosa, tapi kita akan mengelak dosa dengan secara sengaja tu, secara betul-betul membuat maksiat ke dan sebagainya, kita akan elak. Kalau nak ngumpat, tiba mati tengah ngumpat, kan buruk. Dosa besar. Ngumpat, kau tahu seminar, cekik, mati. Kan buruk, dia punya akhiran macam tu kan. Nak ngumpat, ingat kau aku mati, ngumpat, tak payahlah cerita pasal orang lain. Kan? Baru ni, alhamdulillah, akhir-akhir ni saya rasa ramai banyak kesedaran tentang mengingatkan kita bahawa tak boleh makan daging busuk tu. Dan disebut dalam satu riwayat yang lain yang kita tahu, 2 wanita ni dia sakit perut ke macam mana. Tiba bila Nabi suruh muntahkan, tiba-tiba ada daging busuk. Rupa-rupanya dia berpuasa tetapi dia mengumpat. Dan bukan masa puasa dia tak boleh mengumpat. Kadang-kadang, tak apa aku puasa malam kau. Kan kadang betul ada. Aku puasa ni tak apalah, tunggu raya lah. Saya tengok ada baru ni ada kes viral kan. Hujung-hujung Ramadan pasal ada satu kes viral. Lepas tu saya tengok komen bawah. Kenapalah kes ni keluar masa hujung Ramadan? Kenapalah tak tunggu raya? Astaghfirullahalazim. So apa senang sikit aku komen, geram kan? Sebaiklah puasa, tunggu raya. Apa yang hasil daripada fitrah tadi? Apa yang hasil kamu berpuasa tadi, madrasah Ramadan tadi, nak bawa kepada jiwa yang suci tadi,
dia bebas, dia keluar daripada madrasah Ramadan sebagai hati yang bersih. Kenapa pula nak kena kotorkan balik dengan dosa-dosa yang lain? Sepatutnya dia menjadi penghalang. Oh, Ramadan tak boleh, aku kalau puasa tapi aku mengumpat, sampai ada mazhab, ada pandangan ulama yang mengatakan batal puasa. Pandangan mazhab Syafi'i taklah, dia cuma puasa tu hanya dapat lapar dan dahaga. Cuma nak kata teruknya, kalau orang yang berpuasa tapi mengumpat ni, ada pandangan kata batal puasa dia. Sampai tahap tu lah kan. Tapi kita taklah. Cuma nak cakapnya kenapa teruk sangat ni? Apa yang buruk sangat mengumpat ni? Kerana dosa besar. Kerana ia wajib ditinggalkan. Tak boleh makan bangkai. Adakah kamu suka memakan bangkai saudara kamu? Kita hidang mentah-mentah. Tak ada orang yang nak ambil. Tapi ramai hari ni orang buat. Ada yang tanya saya macam mana nak buat Ustazah? Kalau dia memang datang dia nak mengumpat macam mana? Saya kata buat pensan. Kan? Buat pensan. Kita tengok muka Allah, dah tahu dah dia nak cerita siapa pula. Nah, itu cerita pasal Minah ni, sana cerita pasal Joyah pula. Kita tahu dah memang muka dia ngumpat-ngumpat. Buat je pensan. Kau kenapa? Pensan dia biar. Biar dia penat nak angkat kita, lagi penat dia angkat tak jadi, ngumpat letih. Dia ngumpat orang lain, orang suruh kawan-kawan sama pakat pensan. Tak ada agak dia. Kan? Sebab dia dah biasa. Kadang-kadang nak didik juga orang macam ni. Kadang Ustazah saya nak jaga hati Ustazah, saya kesian, saya tak nak tinggalkan dia, kawan dia, tapi saya kesian Ustazah. Tak, nak cakapnya kita kena tolong dia sebab kesian lah kita tak bagi dia ngumpat. Ataupun nak buat macam mana? Nak buat macam mana lagi? Kalau dia ngumpat, kita buat apa? Kita tukar topik. Contohlah dia suka apa? Kita tengok dia suka apa? Dia suka masak. Buat-buatlah puji masakan dia yang pernah kita rasa. Kalau tak pernah rasa pun, cubalah cakap ada sepi pasal ni. Kau tahu tak itu, aku cuba resepi baru ni sedap betul. Ubah tu topik supaya dia tidak biasakan diri dia dengan mengumpat tu sampai tiba-tiba dia tertidur dengan sendirinya. Selamat dia daripada dosa pada hari itu. Orang-orang macam ni kita kena tolong dia. Itu cara kita nak bantu dia. Tak pun kita bangun daripada situ. Nak pergi toilet sekejap boleh? Pergi toilet kan. Lama sikit kalau dia tunggu kita nak ngumpat tak balik-balik kan. Lepas tu cakaplah aku kena balik dan anak. Banyak kita ubah cara supaya mengelakkan dia daripada terus-menerus melakukan dosa. Itu cara kita nak tolong orang lain lah. Sebab itu kalau kita nak masuk syurga, kita jangan fikir diri kita. Kena bantu macam mana nak tolong sama-sama orang lain masuk syurga. Nak jiwa kita bersih bukan jiwa kita seorang-seorang. Kita nak orang yang ada keliling pun asbab kita orang lain juga bersih. Orang mukmin ni dia kena jadi macam ni. Kita kena jadi seperti penjual minyak wangi. Orang yang kawan dengan kita, dia dapat manfaat daripada kita. Jangan kita jadi seperti tukang besi. Orang yang dapat percikan api daripada kita, kita tak nak. Jadi biar asbab berkawan dengan kita. Asbab kita menjadi asbab di situ, kita ada di situ. Dalam jemaah itu, dalam qaryah itu. Biar asbab kita orang yang berubah menjadi lebih baik. Itu yang kita nak hadir daripada jiwa yang bersih. Dia akan tarik aura-aura yang positif, yang akan membersihkan juga orang lain. Sebab itu kita kena ada bersama dengan orang-orang yang soleh. Sebab itu kita kena duduk dengan alim ulama. Duduk kat majlis-majlis ilmu. Dan kat situ kita akan jumpa orang-orang baik. Di mana kita pergi, kat situ kita akan jumpa orang-orang yang kita nak wujudkan circle kita. Dan circle-circle itulah kita akan jumpa juga anak-anak kepada anak-anak kita, kawan kepada anak-anak kita. Circle-circle itu yang akan menjadi kawan sesama kawan yang saling tolong-menolong untuk agama dia. Tapi kalau circle yang kita bawa, circle tu apa kita panggil? Suasana, aura, kumpulan. Kita duduk dekat geng-geng makcik bawang. Makcik bawang dah pula mengumpat tu dikomersialkan bawang tu macam tak ada rasa bersalah. Kau ni jangan jadi makcik bawang. Dia benda tu jadi kelakar. Padahal benda tu dosa. Betul? Sama lah macam riba. Riba dipanggil apa? Bunga. Apa kan mengena bunga dengan riba? Bunga tak berdosa. Riba tu berdosa. Kan? Dia tak rasa bersalah. Kan? Rasuah. Apa dipanggil? Nilai suapan. Jadi orang nampak tak benda tu sebagai dosa sebenarnya? Kan? Itu istilah-istilah yang diubah. Sedangkan benda itu adalah dosa-dosa besar. Jadi kita kena sensitif benda-benda begini. Okey? Kemudian antaranya juga adalah bila dah jiwa kita bersih, jiwa kita tenang, kita dah keluar daripada madrasah Ramadan tadi, dah sampai kepada hari raya ini, maka kena terus-menerus melakukan apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Ini yang saya sebut tadilah, yang kita dah tinggalkan apa semua larangan-larangan yang selalu kita ingat kepada bulan Ramadan. Sebenarnya semua larangan itu adalah sebagai seorang Muslim, bukan hanya pada bulan Ramadan. Melainkan makan dan minum lah. Makan dan minum pagi tu kita pagi sampai waktu berbuka tu memanglah. Cuma kita nak kata
cara kita menjaga puasa kita untuk mendapat the best di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, macam tu juga kita kena jaga diri kita dalam harian. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhir sekali kita kena faham darjat takwa yang disebut dalam surah Al-Baqarah. Saya nak ambil bagaimana definisi takwa. Definisi takwa yang hadir setelah kita berpuasa, yang la'allakum tattaqun tadi. Ciri-ciri takwa yang disebut sebenarnya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ni memang telah tulis siapakah golongan orang-orang yang bertakwa. Saya bacakan sekejap dan saya sepintas lalu dia punya tafsir dia. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Golongan orang yang bertakwa. Kita tengok pada ayat 1. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Petunjuk bagi yang bertakwa. Al-Quran inilah menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Iaitu ayat yang ketiga, mereka yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib. Beriman kepada perkara-perkara yang ghaib, Allah Rasul pula, malaikat dan perkara-perkara ghaib. Hatta kalau kita panggil apa? Kalau contohlah ada orang yang, ni saya masuk sikit, ada orang yang dia kata ada ke lagi sihir zaman sekarang ni? Contoh kan, kadang-kadang orang tu sakit memang kena buatan sihir dan sebagainya, orang kata dibuat-buat, contoh kan. Salah satunya ni lah, perkara ghaib. Maksudnya perkara-perkara ini termasuk sihir semua ni termasuk dalam perkara ghaib yang kita tahu ada. Syaitan tu ada, iblis tu ada. Kita tahu kita ada musuh kita yang kita tak nampak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita beriman kepada Allah dan malaikat adalah antara yang ghaib yang kita tidak nampak. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, melaksanakan solat, membelanjakan. Orang yang bertakwa seterusnya adalah yang melaksanakan solat. Saya sebut ciri-ciri bertakwa ni, cek lah melaksanakan solat. Ada tak kita ni orang bertakwa melaksanakan solat? Solat tu pula yang macam mana? Tu panjang lah dia punya perbahasan. Cuma kalau orang yang mengaku bertakwa tapi tinggal solat, itu bukan orang yang bertakwa. Orang yang kata takut kepada Allah, orang yang kata beriman, kalau dia tinggal ke solat, dia tak masuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Itu first lagi dah fail. Macam baru-baru ni kan, ni isu lain pula. Tapi nak sentuh tu agak panjang lah sikit. Cuma isu pasal qada solat. Orang yang tinggal solat, sepakat empat mazhab adalah wajib qada solat yang ditinggalkan. Tapi ada satu status yang dia buat ni oleh Allahumma salli ala Muhammad, ada hamba Allah ni lah yang mengatakan adalah isu-isu yang tertentu lah. Saya mana saya tak nak komen lebih panjang sebab benda tu panjang. Cuma cukup kita mempercayai ataupun cukup kita siqah kepada alim ulama yang telah sampaikan daripada dulu, memberitahu empat mazhab wajib qada solat yang tinggalkan dengan sengaja zaman-zaman jahiliah dulu. Buatlah yang macam mana para alim ulama ajar. Kalau nak qada solat tu, subuh zuhur, dia buatlah subuh ganti subuh, zuhur ganti zuhur, asar ganti asar. Tapi yang pertama dia wajib bertaubat, taubatan nasuha. Dia bertaubat, dia berazam tidak mahu melakukan lagi, tinggalkan solat dengan sengaja dan mengqada solat-solat yang ditinggalkan dengan sengaja tadi. Khalas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang membelanjakan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Membelanjakan ni termasuklah yang sedekah. Yang sedekah, dia guna harta dia ke jalan Allah. Yang Allah beri rezeki kepada dia. Sebab tu Allah sebut ni, membelanjakan sebahagian rezeki yang kami beri kepada mereka. Nak nampak ni, Allah nak bagi tahu aku yang bagi engkau. Tak nak kerek sangat lah.
Duit yang aku bagi tu aku boleh bagi. Aku boleh ambil bila-bila aku nak ambil. Macam tu. Itu yang kita kena faham betul. Apa yang kita ada ni semua Allah punya. Allah punya. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, yakni Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. Okey? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Beriman kepada kitab-kitab dan meyakini hari akhirat. Ini semua rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada qada dan qadar. Semua termasuk rukun iman. Okey? Mendirikan solat, rukun Islam. Melakukan zakat, rukun Islam. Mengucap dua kalimah syahadah, beriman pada perkara gaib tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Apa lagi? Rukun Islam. Mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan solat, puasa, zakat, haji. Tu ayat-ayat yang lain lah. Cuma disebutkan kat sini. Dan mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi semua yang ciri-ciri tadi disebutkan tadi adalah mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Dan akhirnya mereka dengan ciri-ciri ini tadilah orang yang beruntung. Jadi untung tak kita? Untung, insya-Allah. Mudah-mudahan bila kita keluar daripada madrasah Ramadan yang baru ni, ada Ramadan yang terbaik yang kita pernah lakukan. Mudah-mudahan walaupun kita rasa memang kita tak boleh nak puas hatilah dengan apa yang kita buat. Kita tak boleh nak puas hati. Memang kita tak boleh nak kata alhamdulillah lah Ramadan baru ni memang aku cukup sekian-sekian. Sebab masing-masing ada ujian. Ada orang yang memang dia rasa dia nak buat the best, tiba-tiba Allah uji dengan benda lain dan dia terpaksa tak boleh. Banyak macam benda yang dia nak buat tak dapat. Contoh kan. Tapi kita jangan pandang Allah tu dengan pandangan kita. Tapi pandang Allah dengan pandangan Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Ghafur Ya Rahim. Allah Maha Pengampun, yang Maha Penyayang. Yang akan tahu apa yang kita niatkan. Yang kita nak buat the best tadi kita tak dapat buat, tapi niat nak baik tadi telah dapat. Dan sentiasa bersangka baik dengan Allah. Kalau salafus soleh, orang salafus soleh ini mereka berdoa supaya diterima amalan mereka. Amalan mereka diterima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 6 bulan selepas habis Ramadan. Contohlah hari ini mereka masih berdoa. Hari ini masih Ramadan kan? Masih Syawal kan? Tapi masih awal lagi. Tetapi kalau salafus soleh mereka berdoa selama 6 bulan. Ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah. Terimalah solat kami ya Allah. Terimalah amalan-amalan kami yang kami lakukan bulan Ramadan sebelum ini ya Allah. Dan amalan sebelum tu, amalan selepasnya. Tapi khusus untuk Ramadan mereka berdoa sungguh-sungguh dengan Allah supaya Allah terima. Sebab kebiasaannya Ramadan yang kita akan gandakan yang kita buat. Kalau mengaji tu dulu sebulan nak khatam sekali pun susah. Tapi Ramadan tiba-tiba semua orang dapat khatam sekali, masya-Allah. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang buat setiap hari. Ada yang saya jumpa satu grup dia cuba buat sehari khatam. Tapi kalau betul-betul yang afdal sekurang-kurangnya 3 hari sekali khatam. Yang sebenar-benarnya lah nak jaga dari segi tadaburnya, nak jaga dari segi tajwid dan sebagainya. Sebaiknya adalah 3 hari sekali khatam. Tapi tak ada masalah lah kalau dia nak buat juga. Cuma bergandanya Masya Allah Ramadan itu. Dan sebab itu kita kena mohon dengan Allah. Allah terima amalan itu. Allah terima puasa itu. Sebab kalau puasa diterima, kita dapat masuk ke syurga Ar-Rayyan. Syurga yang khas untuk orang yang berpuasa. Banyaklah dia punya, kita kata kelebihan-kelebihan yang kita akan dapat. Dan yang paling seronok apabila puasa kita diterima, amalan kita diterima, kita dapat pembebasan daripada api neraka. Itu dia punya matlamat tadi. Bila bebas daripada api neraka, kita dapat redha Allah. Bila redha Allah, kita masuk syurga. Itu dia punya ending. Itu yang kita nak. Jadi mudah-mudahan jelas apa yang saya cuba sampaikan hari ini. Dan mudah-mudahan kita benar-benar kembali kepada fitrah, yang mana jiwa kita sebenarnya adalah hamba Allah. Jiwa kita, hati kita, badan kita, anggota badan kita semuanya adalah milik Allah. Daripada Allah kita datang, kepada Allah juga kita akan kembali. Jadi sebelum kita kena paksa kembali kepada Allah, kembali siap-siap sekarang. Jangan bila tiba-tiba Allah paksa kita kembali, kita tak nak kembali ni, kita buat suka hati kita atas muka bumi, tiba-tiba Allah paksa ambil dah nyawa, dah tak ada jalan pulang.
Tapi pada awal ni, apa-apa jadi kita kembali pada Allah, apa-apa yang Allah beri kita kembali pada Allah. Bila Allah beri nikmat kita kembali kepada Allah, kita salurkan balik kepada jalan-jalan Allah, maka Allah akan ambil kita dalam keadaan Allah paling redha pada kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Allahumma ja'alna minhum. Okay, jadi itu saja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan? 5 minit lagi sudah. Saya selalu macam sana. Ada apa-apa soalan? Tadi dah tanya. Ya. Kalau kita kalau semayang kita, tapi kita tak ikut waktu, bila kita dah nak subuh. Boleh. Qada solat ini dia ibarat kita bayar hutang. Bayar hutang, kalau kita nak bayar hutang dekat orang, orang hutang kat kita, pukul 3 pagi ketuk pintu rumah kita. Marah tak kita? Tak marah. Sebab apa? Dia nak bayar hutang kan? Duit kita kan? Gitulah. Itulah baiknya Allah. Hutang solat ini bila-bila masa. Walaupun selepas subuh pun boleh, lepas asar pun boleh, bila-bila masa, sebab dia merupakan hutang kita kepada Allah. Tapi dengan syarat kita bertaubat sepenuhnya. Taubatan nasuha, berjanji tidak akan melakukan kembali dosa yang meninggalkan solat dengan sengaja tadi. Boleh? Ya. Jumpa tu maksudnya apa? Masya Allah. Oh, okey. Rahsiakan. Okey. Dah berapa lama dah? Tak sampai seminggu. Tak boleh. Tak boleh. Kena beritahu kepada yang amanah lah. Yang maksudnya ni ada duit yang amanah. Mana contohlah suami. Acak dia suami. Okey, bagi tahu suami sekian ni saya simpan duit di sini, duit yang saya jumpa ni. Contohlah kan. So jumpa tu di mana? Contoh jumpanya di sini. So siapa pentadbir sini? Kena maklumkan. Dan kena serah pada dia pemegang amanah pula duit tu jumpa sini. Kalau masjid, jumpa kat masjid, serah pada AJK ketua kat situ. Di tempat yang kita jumpa tu. Kalau jumpa tengah jalan, bagi pada polis. Buat aduan. Yang saya jumpa sekian-sekian. Supaya in case kalau tiba-tiba jumpa wallet tu ada pada kita, tiba-tiba orang report polis, duit dia hilang, kita kena. Contoh, itu contoh. Tapi kalau duit tu dia tak ada pengenalan diri, tak ada langsung. Segulung, macam tu, segulung. Jadi susah kan. Jadi first sepatutnya di mana tempat pentadbir tu. Masjid-masjid, bangunan-bangunan. Kalau tengah jalan polis, dia punya saluran dia. Sebab kita kapasiti terhad, macam mana kita nak war-warkan, kita tak tahu, kadang-kadang kita jumpa tu kita tak kenal tempat, kawasan dan sebagainya. So kita yang kena tengoklah keadaan tu macam mana. Kalau kampung, ketua kampung. Yelah. Pasti. Tak boleh. Kalau taman, jumpa AJK taman ketua. Serah pada dia. Nanti orang akan report lah. Saya dihilang tu, saya pergi sini. So, benda tu ada pada dia. Ni sekarang semua orang tak tahu. Saya dah 3 kali dah war-warkan dalam WhatsApp. WhatsApp lain. Bagi kepada authority, berautoriti. Tu yang sebenar. Melainkan kita memang ketua kampung. Kita lah pegang kan. Tapi memang macam tu. Dia sampai ada tempoh tu, saya kena cek balik lah apa tempoh-tempoh yang tertentu tu, sehingga akhirnya ke Baitul Mal ke, wallahualam lah kan, harta tu macam mana ke, macam harta karun lah, jumpa kena bayar cukai ke apa benda tu, wallahualam kan. Tapi kalau kes-kes macam ni, macam saya cakap lah, siapa autoriti di tempat tersebut. Kalau bangunan, siapa pemilik bangunan. Kalau jalan, kalau kawasan taman, kepada ketua taman tersebut. AJK, ketua kampung tersebut. Ketua-ketua yang bertanggungjawab di setiap kawasan masing-masing, dia mesti ada AJK dia. Kalau dah tak tahu sangat, polis lah. Sekian-sekian saya jumpa di jalan-jalan ni, sekian. So kita serah pada yang pihak berwajib, bukan kita yang pegang. Sebab apa-apa jadi kat kita pun tak tahu.
Bagi tahu suami pun tak ada autoriti, tak ada. Bukan orang yang berautoriti. Jadi bagi pada pihak yang berwajib. Pihak yang ada autoriti tersebut. Wallahu a'lam. Okay. Ya, redha ini dia adalah rukun iman yang keenam tadi, percaya pada qada dan qadar. Itulah sifat hamba. Itu saya kata, ajaibnya orang mukmin ni, dia kalau faham betul-betul, bila dia ditimpa musibah dia sabar, bila dia diberi nikmat dia bersyukur. Jadi kedua-duanya pahala. Sabar itu pahala, syukur itu pahala. Redha itu memang sifat seorang hamba yang memang kena ada. Bila kita kata raditu billahi rabba, macam raditu billahi rabba, aku redha engkau Tuhan aku. Bila mana kita mengaku Allah itu Tuhan, la ilaha illallah, maka berhak Allah nak buat apa saja pada kita. Sebab itu memang kita kena redha, dia tak ada jalan lain. Bila kita redha, barulah Allah akan beri jalan apa yang kita nak keluar daripada musibah tadi. Hari ini orang tak redha tu punca tak keluar daripada musibah. Orang yang dia duduk dalam kita panggil apa? Sesuatu masalah terlalu lama kerana dia sering mempersoalkan takdir. Kenapa aku? Kenapa aku? Kenapa aku? Ya, itu masalah orang yang tak keluar daripada takdir tadi, tak keluar daripada masalah tadi kerana dia tidak menerima dahulu. Allah nak bagi ni. Allah nak bagi hadiah bukan bermaksud dia berbungkus dengan indah, tak. Tak semesti hadiah Allah nak bagi tu, dia dapat pangkat cemerlang tu, tak. Allah menimpakan ujian dahulu baru Allah beri hadiah. Saya tak cerita kot lagi kat sini pasal yang saya dapat rumah sewa tu. Tak, habis ramah. Nak dengar tak? Okey. Sebab dah ada soalan kan, saya mungkinlah sebab nak jadi asbab untuk cerita. Begini. Dalam tempoh saya selepas Almarhum Ustaz meninggal, saya mencari rumah sewa. Saya mencari rumah sewa dan agak payahlah sebab anak bersekolah di tempat daerah lain, tapi saya duduk di daerah lain, daerah KL Selangor. So saya berulang. So anak dah sekolah dulu, so saya tumpang rumah kawan saya di PJ. So saya mencari-cari rumah yang dekat dengan kawasan rumah sekolah anak. So first rumah yang saya dapat adalah rumah owner India. So saya berfikir banyak kali lah sebab sebelah di India kan kita berfikir boleh ke duduk, kita tahu dia punya upacara dan sebagainya tu. Tapi bila saya bincang dengan orang yang alim baik ni, dia kata tak apa, tak ada masalah, kita niat dakwah. So saya pun okey lah. Malam tu saya mesej, saya kata saya nak rumah tu. So dia kata dah ada orang. So tak apa. Rumah tu besar dan anak boleh jalan kaki daripada rumah. Okey, rumah pertama. So tapi saya cepat-cepat cakap dengan Allah, ada benda lagi baik Allah nak bagi. Allah nak ganti lebih baik. Sebab sifat orang mukmin ni, bila dia timpa musibah, selain kita kembali kepada Allah tadi, dia kena cakap dengan diri dia benda yang baik-baik kepada Allah. Kerana dalam hadis yang lain, ana inda zanni abdi bi. Ini antara hadis yang saya sangat suka dan saya sangat pegang. Aku adalah pada sangkaan hamba-Ku. Apa je Allah beri pada kita, sangka baik cepat. Cepat-cepat sangka baik. Cepat-cepat. Supaya Allah akan beri apa yang kita sangka. Sebab hadis tu panjang. Dan sekiranya kamu bersangka buruk pada aku, sebaliknya maka Allah akan beri apa yang kamu sangka buruk pada aku tadi. Sama aku akan beri. Sebab itu yang orang tak keluar pada masalah. Kenapa ya Allah, macam manalah aku nak makan? Dia sangka buruk dengan Allah. Kau ambil suami aku, ya Allah, aku selama ni, aku dia lah tak kerja, ya Allah, aku nak makan macam mana? Memang tak boleh nak makan lah sebab dia sangka Allah tak bagi dia makan. Dia dah sangka buruk dengan Allah. Itu antara dia. So, yang rumah tadi, saya tak dapat. So, masuk rumah kedua. Yang saya jumpa, saya pun pusing kawasan, dekat dengan surau. Tapi depan taman sekolah anak. So, saya sukalah dekat dengan surau. So, saya pun pergi. Rumah tu lebih besar dan cantik daripada rumah yang pertama tadi. So excited. So saya takut saya lambat booking, saya terus bagi salinan IC kepada ejen. Dia ejen. So ejen tu Kristian. Tapi antara ayat yang diulang-ulang pada saya. Ini saya tak cerita penuh dalam FB. Maksud saya ada tulis di FB saya. Kalau siapa belum follow, boleh follow. Nurul Syuhada Amir. Saya banyak cerita dalam tu. Lepas almarhum meninggal kan. Allahumma salli ala Muhammad. Antara yang dia ulang kepada saya, dia Kristian. Dia tengok saya kan, dia tengok. So saya cakap lah, dia tengok kenapa saya bawa anak tu tujuh, mana suami. Mesti orang akan tanya mana suami dia ni kan, biar isteri seseorang.
So saya cakap dah saya siap. Suami saya dah meninggal sebenarnya sekian. Lepas tu dia pun diam. Dia tengok saya, dia kata, macam mana you ni? Dia tengok, macam mana you ni? You ni, dia kata, dah lah orang lain nak dapat anak dah lah susah. You 7 orang anak. Tu satu dah, dia bertanya banyak kali dah kat saya. Saya kata, macam mana Allah yang nak bagi kan? Tapi taklah saya jawab macam tu dengan dia. Saya senyum je lah kan. Okay, itu satu. Kedua, you hidup macam mana? So anak saya nampak happy. Bukan macam tak terurus kawan. Dia macam, dia tengok anak-anak saya semua ceria, happy macam kan. Dia macam, suami baru meninggal. So unexpected. Kan, unexpected. Dia macam, okay. So dia tengok, tak apa lagi. Lepas tu dia tengok tu, okay, you suami macam, I tak kahwin lagi. Dia kata, kenapa you tak kahwin? I tak nak lah, macam nanti susah lah macam ni kan. Tapi dia pelik tengok saya nampak senang je kan. Anak 7 tu kenapa macam senang je ni, macam tu kan. Sebab dia punya setting mind dia adalah susah. Kahwin tu, that's why dia tak kahwin. Umur dia dah nak 60 tak silap saya. Tapi nampak muda lah, look younger daripada dia punya usia. So Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah bagi IC. Malam tu dia call, macam siang. Malam tu dia call, sorry, owner rumah tak nak sewakan, nak jual sahaja. 1.3 million. Mana pula nak cari duit kan? Walaupun kita boleh minta dengan Allah tadi, sebab tak minta dengan Allah betul-betul lah kan. 1.3 million. Okay, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, tak apalah. It's okay. So saya masa, tapi it's okay pun masa tu dah sedih lah. Sedih lah. Kita dah rasa macam rumah tu okay, dekat dengan surau, memang saya suka. Anak pun rumah sekolah dekat. Allahumma salli ala Muhammad. Sehinggalah esoknya saya kata, ya Allah, dah habis cara dah ni. Dah banyak kali pusing rumah macam-macam ni tak. So saya teringat ada satu ustazah, dia jumpa saya, dia sebut dengan saya, dia kata antara yang kita boleh buat sekiranya kita ada hajat yang besar adalah kita membaca surah Yasin 7 kali berturut-turut dalam satu masa serentak. Jadi saya pun buat siang tu. Bila saya buat baca Yasin tu, saya buat tu, apa yang berlaku, dalam sejam setengah saya habiskan, dan saya balik, saya pergi ambil kawan saya di rumah dia, kawan yang saya tumpang rumah tadi. Anak-anak balik sekolah dah lah ni. Saya pergi petang tu, kira saya tak masuk rumah. Saya ambil kawan, masuk kereta dan terus nak pergi Maiden nak beli barang. Nak beli barang rumah lah. So bila sampai di tol, Touch and Go saya tak ada. Tak ada tu sebab apa? Wallet saya tak ada. Wallet saya hilang. Saya dah baca Yasin tadi 7 kali. Tapi soalan, kenapa Allah ambil wallet saya? Macam tu kan. Kita ni lah, kan kita baru baca Yasin. Kita ni ada masalah. Kita ada masalah. Kita minta dengan Allah nak pergi rumah yang mana. Tiba-tiba Allah ambil wallet saya. Masya Allah. Kan, kalau kita kata, ya Allah, dah lah suami saya tak ada ni, ya Allah. Macam tu kan. Kalau kita kata nak menangis dengan Allah tu, menangis boleh nangis sungguh lah ni. Dengan, bayang dalam tu bukan duit sikit. Sebab saya balik daripada, saya kan pergi haji. Haji saya pula ditaja. Dan saya ada duit lebihan yang banyak dalam tu. Sebab saya tak boleh belanja. Jadi saya letak duit dalam tu. Masa tu mulalah rasa berdosa ni. Duit apa, rial haji rial kan? 1,000 rial dalam tu. Kad bank semualah dalam tu kan. Allahumma salli ala Muhammad. Saya mula berfikir, saya kata, ya Allah, adakah kau marah aku sebab duit tu tidak disedekahkan ataupun tidak diberi pada mana-mana? Sebab saya niat, mungkin saya selfish, maksud saya kata, mungkin sebab tak apalah, nanti nak pergi lagi sekali. Niatnya macam tu lah, nak pergi sekali. Tapi apa kita tahu kita nak pergi kan? Jadi itu antara yang saya muhasabah lah ketika duit saya hilang. Tapi okey, apa yang saya buat, saya cari balik. Saya baca tu di surau. Saya singgah surau dan saya baca tu yang habiskan Yasin tadi. So saya cari nombor AJK surau dalam web. Cari. So saya jumpa, saya contact lah. Saya contact, masa tu dah malam. Dia kata tak apa, tunggu esok. Tunggu esok dia pun pergi, saya contact balik pagi tu, dia kata dah cari, kami tak jumpa. So okay, tak apa puan terus kena buat report polis ni, ada kad bank semua sekian. So saya masa tu dah nangis lah. Saya bertunggal. Sebenarnya saya cakap, tak apa, saya datang. Tuan Haji tu datang, dia teman, dia ajak ada budak tahfiz itu, temankan kami bincang semua, dia bawakan saya ke balai polis, so buat report all that lah. So diringkaskan cerita, disebabkan hilang semua tu, hilang dah semua tu, jadi semua dah buat baru, semua sekian. Selang, tak silap saya, dalam seminggu lepas tu, 4 hari ke seminggu tak silap saya, lebih kurang tempoh tu, Tuan Haji yang tolong saya tadi call saya. Dia tanya, Nurul, dah jumpa rumah ke belum? Sebab dia tahu saya nak cari rumah kan. Saya kata tak jumpa, belum lagi. Kata macam ni, saya ada kawan yang baru balik daripada Abu Dhabi. Dia duduk Abu Dhabi lama. Dia baru balik sekejap dan terus nak pindah ke banglo lain. Dia buat banglo lah lain. So rumah tu dia nak terus keluar.
So kalau Nurul nak, pergi tengok sekarang. So alhamdulillah, yang saya rasa macam ni Allah, baiknya Allah tu, dia bagi rumah tu dengan owner yang Muslim, owner yang sangat baik. Antara doa saya juga, saya doa supaya saya dapat owner yang macam arwah ayah saya. Ayah saya sangat lembut. Dia seorang owner yang sangat baik hati dengan siapa yang nyewa rumah dia kan. Jadi saya dapat tuan rumah yang sangat baik. Sepasang suami isteri dan siap package pokok kuini depan rumah dengan pokok daun bidara. Dulu saya duduk di rumah lama di MRSM dulu. Saya ada pokok daun bidara yang almarhum suami tanam. Jadi saya pindah rumah baru, dah siap dah pokok daun bidara tu, dah siap dah untuk saya gunalah kalau apa-apa kan. Dan pokok kuini. Pokok kuini ni kenapa saya ingat, sebab jemaah saya di masjid saya mengajar, dia suka bagi buah kuini dekat kami. Dia suka bagilah. Jadi macam benda tu kita panggil apa, Masya Allah, rezeki. Dan kuini tu dia memang buah yang sangat cantik lah. Dia elok kan, lebat dan elok. Walaupun rumah taman. Tapi antara yang baik hatinya lagi, Ramadan baru ni memang setiap hari Jumaat dia bagi saya makan dengan anak-anak. Saya nak kata apa? Nampak tak macam mana Allah ambil? Nampak tak macam mana Allah beri hadiah dia? Yang pertama, Allah tak bagi saya dengan orang yang pertama tadi, India tadi. Yang kedua, Allah bagi saya kenal dengan Kristian tu tadi, ejen Kristian tu. Antaranya yang saya tak cerita tadi adalah, esoknya dia call saya, bukan cerita pasal rumah. Dia cuma nak tanya apa? I nak tanya, macam mana ya kehidupan you? Dia berfikir, satu malam tu fikir, esok pagi tu dia call saya semata-mata nak tanya, macam mana ya kehidupan you? Kenapa you tanya macam tu? Tak, yelah, you kan suami meninggal, anak you ramai, tapi you hidup macam mana? Allah ada. Your God and my God. Our God, saya kata. Our God. Sebab dalam Islam, saya jawab macam tu. Dalam Islam, Al-Quran Allah menjanjikan akan menjaga balu ataupun ibu tunggal ni. So dia lawan balik. Dia kata, yes, dan Bible pun sebut akan membela balu, ibu tunggal. Saya sambung balik. Dalam Quran juga sebut anak yatim juga dimuliakan. Anak yatim tak ada kot dalam dia punya, tak ada, dia tak balas balik lah kan. So masuk lagi. Dia kata lagi, antara yang saya suka, antara yang bukan suka hujah macam mana, dia kata begini, dia nak mempertahankan agama dia lah. Dia katakan, saya kata Islam ni, saya ceritalah tentang keindahan Islam sekian. Tapi dia mempertahankanlah God dia. Dan antara yang disebut kepada saya, dia kata Tuhan yang disalib. Siapa? Yesus yang disalib kan. Dia berkorban untuk kita, dan dia diangkat selama 3 hari daripada bumi ni. Macam tu lebih kurang. Dia angkat daripada bumi ni 3 hari, dia kata. Tapi Allah ilhamkan kepada saya kata pada dia, selama Tuhan yang disalib tadi diangkat 3 hari, siapa yang ganti dia nak takbir bumi ni? Dia terdiam. Boleh faham tak, nampak? Maksudnya dia kata dia ada Trinity kan. Okey, you kata yang tadi tu diangkat 3 hari tu. 3 hari yang sebenarnya tak ada siapa yang sebenarnya takbir alam ni. So dia terdiam. Allah, saya kata. Our God, Allah, only one. Tak ingat, saya tengok banyaklah berdebat dengan dia. Tapi akhirnya, saya kata, rupa-rupanya ada dakwah yang saya kena sampaikan lebih penting daripada rumah yang saya nak tadi. Hanya sebab saja jumpa dia. Mudah-mudahan kita doa moga dia dapat hidayah. Sebab dia berfikir, malam tu dia berfikir sebab semata telefon tu, dia nak tanya macam mana hidup saya. Bukan dia cerita pasal rumah yang tak dapat tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, akhirnya Allah ganti. Dan orang yang makcik, saya panggil aunty dan uncle. Allahumma salli Muhammad. Aunty tu cerita dengan saya. Dia kata macam ni. Sebenarnya syuhada, aunty pun tak tahu kenapa aunty berderia nak kena kemas rumah ni cepat-cepat. Dia kata. Dan rumah ni sangat banyak orang tanya. Tak ada iklan pun, foreign tak ada. Tapi orang-orang masjid, saya dekat dengan masjid Siti Petaling, dekat sebelah. Allahumma salli Muhammad. Terlalu ramai orang tanya. Orang masjid memang nak rumah tu lah. Tapi aunty tak tergerak hati nak bagi. Tapi dia aunty dengan uncle umur 60 lebih. Bayangkanlah dia mengemas rumah tu berapa tingkat, 2 tingkat setengah macam tu. Dia kemas berdua. Anaknya dah kerja, ada belajar. So dia memaksa diri untuk kemas. Kemas tu sampai lengkap, rupa-rupanya saya yang nak masuk. Dan memang maha baik Allah. Sangat-sangat ni lah, sangat-sangat seronok duduk kat situ. Walaupun saya berjiran dengan Chinese, dua-dua Chinese yang sangat baik. Depan ada seorang Melayu, tapi environment yang baik dan dekat dengan sekolah anak, sebelah masjid. Nampak tak macam mana Allah nak suruh redha tadi?
Kalau saya pertikai kepada Allah, ya Allah, kalau saya tiba-tiba nak marah, yalah manusia kan dia ada iman yang khusus, mungkin ya Allah, dah lah macam tu kan. Mungkin saya akan tarik nafas panjang, dah lah duit tak ada ni, macam mana kat penalan habis semua susah semua. Akhirnya hikmahnya, saya tukar IC saya. Sebab masa tu dah dapat, saya belum buat IC, saya siap kat bank je. Dah dapat rumah tu dalam tempoh beberapa hari tu kan. So IC baru nak buat, so saya terus ambil IC alamat rumah yang terbaru. Dan dengan itu saya boleh mohon tauliah wilayah. Memudahkan saya memohon tauliah wilayah atas alamat KL tadi. Begitulah, Allah itu maha baik. Dengan syarat kita redha. Ya. Sebab itu apa saja Allah beri pada kita, cakap cepat-cepat. Ada benda lagi baik Allah nak ganti, ada benda lagi baik Allah nak bagi. Cepat-cepat. Sebab Allah akan bagi mengikut apa sangkaan kita pada dia. Pegang itu. Kita sangka baik, Allah akan bagi baik. Tapi kalau kita pertikai, kita tak habis-habis mempersoal takdir, bertanya itu ini pada Allah, benda tu tak akan selesai dan akan menyakitkan jiwa kita. Boleh? Wallahu ta'ala a'lam. Jadi itu saja untuk pagi ini. Jazakumullah khairan kathira. Masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tasbih kafarah dan surah wal 'asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Oh. Lupa. Terlupa. Siapa nama saya? Hadijah. Ni dia lain tak ada dekat sini. Tak sampul. Terima kasih. Tak ada sampul saya. Dia ni je. Boleh ke makan yang ni? Perempuan. Boleh. Boleh. Tapi satu je. Tapi tak boleh bawa balik kan? Ya, terima kasih. Kenapa tak makan? Nak balik lah. Assalamualaikum. 7. Saya lupa nak sambung cerita tadi adalah setelah seminggu tu tadi, wallet saya telah dijumpai semula. Tapi dia dijumpai itu di mana? Di rumah kawan saya. Cuba 7. Wallahu a'lam. Satu je. Assalamualaikum. Kecil-kecil. Nama saya Kari. Ya sayang. Itu yang sulung. Kongsi lah. Ya. Bagi Umi. Saya AKL. Minum. Ada si pada lembek tu. Apa dia? Dia memang ada history jantung. Makcik suami meninggal accident. Anak umur tu setahun. Oh ya, makcik. Sekarang semua dah besar dah. Ya, alhamdulillah. Ujian. Umur berapa masa kau? Masa tu 38 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak tahu. Jangan tolak. Susah anak perempuan semua. Apa semua? Berapa orang anak? 4. Oh. Terbaik. Pening juga tak ada gemuk. Tujuh. Allah. Alhamdulillah. Dah. Saya tolak. Cakap Allah. Sebagai ustazah ni. Allah, terima kasih. Allah. Terima kasih. Simpan. Itu, Acik. Ajak makan tu. Allah.
Tu acik kakak. Acik adik kakak. Terima kasih. Baik.